Assalamualaikum dan selamat pagi, salam sejahtera semua. Saya Ting Kok Hui alias Effendi Ting, menyambung pelajaran di OUM Kota Kinabalu, intake Januari 2024. Oke, hari ini saya akan mempersembahkan, akan menjalankan tugasan yang diberikan, yaitu yang berkaitan dengan pekerjaan saya sebagai tangan kerajaan, itu lembaga KOKO, dan berkaitan dengan pembelajaran sebagai satu agen pengembangan yang kita nampak di sini adalah sebuah kampung, Kampung Lingga. Kampung Lingga ini dia terletak 45 km daripada Pekan Tamparundi. So di sini adalah salah satu plot ataupun salah satu tapak ataupun kelompok yang saya selia sebagai kaki tangan ejen pengembangan di lembaga KOKO. Untuk tugasan ini, tajuk tugasan ini adalah MH 1063, yaitu di bawah pembelajaran abad ke-21, yang mana pensyarah saya adalah Encik Nasaruddin bin Darasid. Saya harap video ataupun persamaan saya kali ini dapat memberi info ataupun pendedahan kepada semua, yang mana sedikit berkenaan dengan ejen pengembangan dan berkaitan dengan sejarah lembaga, sejarah KOKO. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, berkenaan dengan cantuman top body yang kita nampak sekarang adalah anak benih KOKO lah yang belum dikawin, belum dicantum. So di sini kita ambil seperti mana yang kita akan mencantum anak benih tersebut. Kita akan ambil tunas klon yang bagus lah daripada pihak lembaga KOKO, ataupun yang mana daripada para petani yang sudah biasa menggunakan klon tersebut. So kita ambil size dia, kita akan tengok batang daripada anak benih sama dengan ranting tersebut, tidak boleh besar daripada inilah. So salah satu dia mesti sama. So kita potong, kemudian kita akan cepat. Benda ni dia akan ambil masa yang singkat untuk dia akan jadi kering, jadi kita kena pantas lah. So untuk kita buat cantuman ini kita gunting dan kita letak kita punya tunas tersebut, dan kita akan belah pelan-pelan lah. Oke. Nah, selepas kita belah, kita akan potong ranting tersebut seperti ini. Kita pastikan ranting tersebut tidak kering, sebab ini yang akan jadi untuk kita punya cantuman nantilah. Oke, nampak? Oke, lepas dari itu kita akan ambil klon atau ranting tersebut, kita masukkan ke dalam pokok penanti. Oke. Selepas daripada itu kita akan menggunakan ini, dipanggil parafilm. So parafilm ni dalam anggaran satu kotak ni dalam anggaran RM300 ataupun RM250 lah. So kita tidak boleh membazir untuk penggunaan ni. Tapi yang bagus dia untuk parafilm ni, sekiranya cantuman tersebut hidup, maka dia akan sendiri terpecah atau terbelah, ataupun dia boleh nampak cantuman tersebut hidup. So kita akan tarik cantuman dengan ketat lah, dengan ketat, dan pastikan
dia betul-betul kuat. Oke. Oke, untuk kita akan tutup. Sehingga atas. Oke. Bantu sedikit. Oke, terima kasih Tuhan. Oke, dan tutup sehingga atas. Sekiranya para film ini tidak mencukupi, maka kita boleh guna plastik es krim. So itu pun kita boleh gunalah. Oke, selepas dia dicantum, maka dia akan nampak seperti macam ni. Oke, dan inilah. So dia akan kita akan nampak proses untuk pembesaran ataupun hidup daripada cantuman ini dalam masa 14 hari hingga 21 hari. Oke, untuk makluman semua, bagi cantuman ini yang mana pokok yang tidak bercantum dengan pokok yang bercantum nanti, dia ada beza. So salah satu beza dia adalah pokok yang kita cantum ni, kita akan nampak dari segi dia punya dahan akan banyak, dan kemudian dia akan buah dia akan lebih banyak berbanding dengan pokok yang tidak cantum. Dia akan meninggi, dan biji koko yang terhasil daripada pokok yang hybrid yang tidak kawin, dia sedikit akan kempis. So untuk kita mensyorkan para petani, kita lebih bagus untuk mengambil anak benih, menerima anak benih koko yang telah dicantum ataupun telah dikawin. Anak benih koko yang telah berjaya hidup daripada hybrid ataupun daripada pokok penanti, dan kita melakukan cantuman lah macam yang saya telah buat. So inilah sekiranya kita nampak, beginilah bentuk anak benih koko yang telah dicantum. Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Oke, untuk sebagai kita punya kesimpulan lah bagi video digital pada kali ini, tugasan pada kali ini, saya akan membuat sedikit temu ramah kepada kita punya pengusaha nursery ataupun kita punya ketua kelompok koko Encik Nelson Gorilo daripada kelompok koko Kampung Lingga Kiulu, yang mana Tuan, oke, saya mulakan dengan pertanyaan. Tuan, untuk menjadi seorang pengusaha koko, apakah cabaran yang Anda lalui lah sepanjang ini? Ya, assalamualaikum semua. Pertama saya ulas tentang cabaran dia lah. Cabaran utama untuk membuat satu nursery ialah dari segi modal. Satu buah tempat rumah dengan ukuran 40 kali 60, dan satu lagi tempat sekarang ini yang berukuran 18 kali 30. Jadi kos dia atas 20.000 juga lah. Walau macam manapun, cabaran lain ialah bila kita sampai kepada activity mencantum. Kadang-kadang kita ada masalah dari segi ranting, karena pokok-pokok ini ada musim-musim peralihan ranting baru. Betul. Jadi itu sajalah cabaran. Kalau ada sesiapa dari pihak-pihak manakah, terutama NGO kah, dari pihak kerajaan, harap ada
bantuan. bantuan untuk saya lah. Oke. Terima kasih kepada Tuan Nelson. Kalau kita tengok itu dari segi cabaran ataupun sedikit masalah lah yang dihadapi kepada pengusaha nursery untuk kita memulakan kerja-kerja sebagai seorang usahawan. Bagi saya untuk ini pun mungkin daripada penat lelah kita lah sepanjang kita buat ini nursery. Bagaimana pula dengan itu dari segi kelebihan sebagai usahawan, apa yang Tuan dapat, apa yang Tuan peroleh sepanjang menjadi usahawan di lembaga koko ini? Terima kasih Tuan. Apa yang saya banggakan sekarang dari segi usaha ialah pendapatan boleh dikatakan oke. Dan secara kebetulan saya adalah salah seorang yang tergolong dalam kategori miskin. Jadi ada saranan pihak kerajaan untuk mengeluarkan penama-penama dari segi miskin ini. Jadi saya ambil iktibar ini dan terima kasih kepada pihak LKM banyak membantu kepada saya, dan mudah-mudahan niat dan usaha saya selama ini saya akan terus berusaha supaya saya terkeluar daripada miskin tegar. Amin. Oke, begitu saja kita punya temu ramah ataupun kita punya sedikit ulasan pada kali ini. Diharap video saya untuk pembentangan ataupun menyiapkan tugasan pada kali ini sangat dapat berkesan, dapat diberi info kepada pencara saya, kepada pengambil markah, agar dan di samping itu juga bukan sebagai ini, kalau boleh bukan sekadar tugasan saja bagi saya, dan saya harap video ini boleh digunakan pakai kepada umum, kepada semua, agar kepada para pekebun kecil, sama ada petani koko ataupun bukan petani koko, sekiranya nampak video ini terbuka minda mereka untuk menjadi petani koko. Sekian dan terima kasih.